Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu kembali untuk sesi pembelajaran fiqh tahun 4. InsyaAllah hari ini kita sambung pelajaran fiqh kita untuk tajuk pelajaran yang ketiga, iaitu solat sunat. Okey, hari ini kita akan masuk unit 7 berkenaan dengan solat sunat witir. Sebelum ni awak semua dah tahu kan tentang solat sunat duha, solat sunat tarawih, solat sunat tasbih. Ada 6 perkara tentang solat sunat yang kita dah belajar. Okey, hari ini kita akan tengok satu persatu dan kita akan bincangkan satu persatu berkenaan dengan solat sunat witir. Untuk solat sunat witir ni, ada 5 perkara yang akan kita tengok dan kita bincangkan satu persatu. Yang pertama berkenaan dengan pengertian solat sunat witir, kedua berkenaan dengan hukum solat sunat witir, ketiga berkenaan dengan bilangan rakaat bagi solat sunat witir, keempat berkenaan dengan lafaz niat solat sunat witir, dan yang akhir sekali kaifiat solat sunat witir, cara melaksanakan solat sunat witir. Kita tengok perkara yang pertama berkenaan dengan pengertian solat sunat witir. Okey, apa yang dimaksudkan dengan solat sunat witir ni? Okey, solat sunat witir adalah solat penutup yang dilakukan setelah solat-solat yang lain. Okey, saya bahagikan kepada 2 poin penting. Okey, poin yang pertama, solat penutup yang dilakukan. Poin yang kedua, setelah solat-solat yang lain. Okey, berdasarkan dia punya maksud ni, poin yang pertama tu solat penutup yang dilakukan. Okey, poin yang kedua solat-solat setelah solat-solat yang lain. Okey, berdasarkan 2 poin ni, jelas kita semua boleh tahu bahawa solat witir ni adalah solat sunat penutup. Maksudnya apa? Penutup segala solat-solat sunat yang lain ataupun solat-solat fardu. Maksudnya solat sunat witir ni kita lakukan di akhir solat sunat kita. Contoh, kalau awak bangun qiyamul lail, awak bertahajud pada waktu malam ataupun di awal pagi sebelum subuh, kita akan mulakan solat sunat yang kita akan lakukan sewaktu kita berqiyamul lail. Yang pertama, kita akan mulakan dengan solat sunat tahajud. Okey, lepas tu kita buatlah solat sunat hajat, solat sunat tasbih, apa-apa solat sunat yang awak nak lakukan. Dan akhir sekali dah selesai semua solat sunat, barulah awak tutup segala solat sunat awak tu dengan solat sunat witir. Ataupun paling mudah sekali yang Rasulullah sentiasa juga amalkan adalah selepas solat isyak kita buat solat sunat witir. Maksudnya kita solat fardu ada 5 waktu: solat subuh, solat zuhur, maghrib, isyak. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib dan solat isyak. So selepas selesai 5 waktu solat fardu tu, iaitu solat isyak, solat yang akhir sekali, kita tutuplah dengan solat sunat witir. Lepas tu bila kita bangun untuk berqiyamul lail, kita buka balik semula dengan solat sunat tahajud. Okay, so solat sunat witir ni adalah penutup segala solat, tak kira lah awak lakukan solat-solat sunat ataupun solat-solat fardu. Perkara yang kedua, kita tengok pula tentang hukum solat sunat witir. Okey, hukum bagi solat sunat witir adalah sunat. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang solat sunat tarawih. Kalau solat sunat tarawih, hukumnya sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Tapi solat sunat witir ni hukumnya sunat sahaja. Sebab apa sunat sahaja? Sebab kita boleh lakukan pada bila-bila masa. Dia tak sama macam solat sunat tarawih. Kalau solat sunat tarawih tu sunat muakkadah, sunat muakkad yang dituntut sebab kita hanya lakukan pada bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau solat sunat witir ni kita boleh lakukan pada bila-bila masa saja untuk menutup segala solat-solat sunat ataupun solat-solat fardu seperti yang saya jelaskan dalam pengertian sebentar tadi. Okey, untuk hukum solat sunat witir ni awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 37. Sama juga dengan bahagian pengertian solat sunat witir tadi. Seterusnya, perkara yang ketiga, kita tengok berkenaan dengan bilangan rakaat solat sunat witir. Okey, bilangan rakaat solat sunat witir seperti yang kita sedia maklum adalah 3 rakaat. Ni adalah bilangan rakaat yang kebiasaan kita lakukan. Kebanyakan orang dia melaksanakan solat sunat witir ni dengan 3 rakaat. Tapi boleh juga kita lakukan solat sunat witir sebanyak 1 rakaat.
Kalau paling-paling sikit sekali 1 rakaat. Kalau paling-paling banyak 7 rakaat. Kebiasaan yang kita lakukan adalah 3 rakaat. Kalau dalam soalan ditanya, berapakah bilangan maksimum rakaat untuk dilakukan bagi solat sunat witir? So jawapannya adalah 7 rakaat. Bilangan rakaat paling minimum adalah sebanyak 1 rakaat. Kebiasaan yang kita lakukan adalah sebanyak 3 rakaat. Perkara yang keempat berkenaan dengan lafaz niat solat sunat witir. Okey, lafaz niat solat sunat witir ni saya bahagikan kepada 2, iaitu 2 rakaat dengan 1 salam dan 1 rakaat 1 salam. Okey, so mula-mula adalah untuk lafaz niat 2 rakaat dan satu lagi untuk lafaz niat 1 rakaat, sebab kita buat solat sunat witir tu sebanyak 3 rakaat kan. So ada untuk lafaz niat solat 2 rakaat dan lafaz niat untuk 1 rakaat. Okey, seperti yang sedia maklum juga, bilangan rakaat untuk solat sunat witir ni adalah bilangan yang ganjil. Paling sedikit tadi 1. Okey, kalau kita tak nak buat 1, kita boleh buat 3. Kalau tak nak buat 3, boleh buat 5. Ataupun paling banyak sekali 7 rakaat. Itu sebabnya dia ada lafaz niat untuk 2 rakaat dan 1 rakaat. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama kita tengok berkenaan dengan lafaz niat bagi 2 rakaat 1 salam. Okey, lafaz niat dia berbunyi usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ini adalah lafaz niat bagi solat witir 2 rakaat 1 salam. Okey, kalau kita buat 3 rakaat, okey, solat yang pertama kita kena buat 2 rakaat dulu. Solat yang kedua baru 1 rakaat. So untuk lafaz niat 2 rakaat yang pertama tu adalah usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ini untuk 2 rakaat. Okey, kita tengok pula untuk 1 rakaat. Adakah sama lafaz niat dia ataupun berbeza? Yang pastinya mestilah berbeza kan? Sebab kita sebut kalau raka'ataini untuk 2 rakaat. Kita tengok pula untuk 1 rakaat. Okey, untuk lafaz niat solat sunat witir bagi 1 rakaat dengan 1 salam. Okey, lafaz niatnya adalah usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, apa yang berbeza kat sini? Okey, kalau kita tengok perbezaannya adalah kat bahagian bilangan rakaat tu. Kalau lafaz niat untuk solat sunat witir 2 rakaat, raka'ataini, perkataan yang kita gunakan adalah raka'ataini, bermaksud 2 rakaat. Okey, bagi solat sunat witir 1 rakaat, perkataan yang kita gunakan adalah raka'atan. So bila awak lakukan solat sunat witir, kena pastikanlah lafaz niat awak tu betul, yang membezakan untuk bilangan 2 rakaat dan 1 rakaat. Kalau 2 rakaat adalah usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Untuk 1 rakaat usolli sunatan witri raka'atan lillahi ta'ala. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks awak, muka surat 39 tu, untuk lafaz niat 1 rakaat tu ada tersalah cetakan sikit Sepatutnya usolli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Okey, boleh tengok dalam slide saya. So awak boleh betulkan dia punya perkataan untuk bilangan rakaat je. Sebab untuk 1 rakaat tu ditulis kat situ usolli sunatan witri raka'ataini. So raka'ataini tu awak padamkan ataupun awak dashkan, awak tukar kepada usolli sunatan witri raka'atan. Okey, boleh semua? Okey, so jelas perbezaan antara lafaz niat solat sunat witir bagi solat 2 rakaat dan 1 rakaat. Perbezaannya adalah pada bilangan rakaat. Macam yang saya jelaskan tadi, untuk solat sunat 2 rakaat, kita akan sebut bilangan rakaatnya adalah raka'ataini. Bagi 1 rakaat, kita akan sebut bilangan rakaatnya adalah raka'atan. Okey, itu perbezaan lafaz niat bagi 1 rakaat dan 2 rakaat bagi solat sunat witir. Perkara yang kelima, yang akhir sekali, kita akan tengok berkenaan dengan kaifiat solat sunat witir. Kaifiat ni adalah bermaksud pergerakan ataupun cara melaksanakan solat sunat witir. Okey, cara melaksanakan solat sunat witir ni saya bahagikan kepada 2.
iaitu untuk solat 2 rakaat dan 1 rakaat, untuk menjadikan dia 3 seperti kebiasaan yang kita lakukan solat sunat witir. Itu sebabnya saya bahagikan kepada 2. 2 rakaat dan satu lagi untuk kaifiat 1 rakaat. Kita akan tengok satu persatu macam mana laksanakan solat sunat witir untuk solat 2 rakaat dan juga 1 rakaat. Pertama, kita tengok kaifiat solat sunat witir 2 rakaat. 2 rakaat yang pertama, solat yang pertama. Kalau kita buat 3 rakaat, solat pertama kita adalah solat untuk 2 rakaat. Okey, kita tengok rakaat pertama. Rakaat pertama ada 8 pergerakan yang awak kena buat. Okey, yang pertama sekali, niat berserta takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, membaca surah Al-A'la atau mana-mana surah. Okey, surah Al-A'la ni surah Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Saya rasa kebanyakan di antara kamu semua tahu, dan mungkin ada yang di antara kamu semua hafal surah tersebut. Sebab apa? Sebab selalu kita amalkan pada bulan puasa untuk solat sunat tarawih. Okey, yang keempat adalah rukuk, kelima iktidal, keenam sujud, ketujuh duduk antara dua sujud, dan yang ke-8 sujud. Okey, itu adalah pergerakan bagi solat sunat 2 rakaat untuk rakaat pertama. Okey, selepas sujud tu awak semua akan bangun berdiri tegak semula untuk rakaat yang kedua. Okay, kita tengok pula kaifiat solat sunat witir 2 rakaat bagi rakaat yang kedua. Okey, tadi rakaat pertama, lepas dah sujud tadi saya kata bangun semula untuk rakaat kedua kan. Okey, so rakaat kedua, pergerakan yang pertama yang awak akan lakukan adalah membaca surah Fatihah. Okey, lepas baca surah Al-Fatihah, perkara yang kedua kita akan baca surah Al-Kafirun atau surah-surah lain. Okey, kalau macam rakaat pertama tadi surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun. Kalau tak hafal surah Al-Kafirun, boleh baca mana-mana surah lain. Okey, ketiga, selepas selesai baca surah Al-Kafirun tadi atau surah-surah yang lain, kita akan lakukan rukuk. Okey, yang keempat, selepas rukuk iktidal. Ni sama juga pergerakan dia macam rakaat pertama tadi. Lepas iktidal, yang kelima kita akan sujud. Keenam, duduk antara dua sujud. Okey, yang ketujuh, sujud semula. Dan yang ke-8 duduk dan membaca tahiyat akhir. Okey, lepas sujud yang kedua tu, perkara yang ke-8, pergerakan yang ke-8 adalah duduk dan membaca tahiyat akhir. Okey, dan yang akhir sekali memberi salam. Okey, salam tu. Okey, memberi salam. Okey, selesai memberi salam maksudnya awak dah selesai melaksanakan 2 rakaat untuk solat yang pertama. Macam saya kata tadi, solat pertama ada 2 rakaat. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Okey, so selesai 2 rakaat bagi solat yang pertama. Okey, seterusnya kita akan buat solat sunat witir bagi 1 rakaat lah pula untuk cukupkan 3 rakaat. Bagi kaifiat solat sunat witir 1 rakaat, okey, ini untuk solat yang kedua. Solat yang kedua 1 rakaat. Okey, pergerakannya sebanyak 10 pergerakan. Okey, yang pertama niat berserta takbiratul ihram. Yang kedua kita baca surah Al-Fatihah, sama juga macam rakaat yang pertama ke rakaat kedua. Untuk solat pertama tadi sama je, 1 2 3. Yang ketiga je berbeza. Kalau rakaat pertama kita baca surah Al-A'la, rakaat yang kedua surah Al-Kafirun. Okey, untuk yang seterusnya ni, untuk solat 1 rakaat ni, kalau ikutkan rakaat yang ketiga lah. Rakaat yang ketiga ni kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 3 surah ni. Kalau awak ingat, kalau awak solat sunat tarawih, bila awak buat witir, imam dia akan baca 3 surah pendek ni kan, 3 kul ni, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kalau tak hafal ketiga-tiga surah ni, bolehlah baca surah lain. Okey, yang keempat rukuk. Lepas rukuk iktidal, yang kelima, yang keenam sujud, ketujuh duduk antara dua sujud, yang ke-8 sujud yang semula, sujud yang kedua, yang ke-9 duduk dan membaca tahiyat akhir, dan yang akhir sekali salam, bagi salam. Okey, untuk kaifiat solat sunat witir 1 rakaat ni dia sama dengan rakaat kedua untuk solat sunat witir 2 rakaat. Cuma cara yang ketiga je, pergerakan yang ketiga je. Perbezaan dia kat situ. Kalau untuk yang 2 rakaat 1 salam tadi, yang ketiga ni kita baca surah Al-Kafirun, yang ini kita baca 3 kul tu.
surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. So kena ingat kalau rakaat pertama surah pilihan yang kita baca adalah surah Al-A'la, kalau rakaat kedua surah Al-Kafirun, kalau untuk yang rakaat ketiga surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey. Itu untuk kaifiat solat sunat witir bagi solat sunat 1 rakaat. Okey, yang tadi tu saya dah sentuh tentang solat sunat, kaifiat solat sunat witir bagi solat 2 rakaat. Okey, itu kaifiatnya. Okey, dah selesai untuk solat sunat witir. Ada 5 poin je. Iaitu yang pertama tadi pengertian, yang kedua berkenaan dengan hukum, yang ketiga bilangan rakaat, yang keempat kita bincangkan tadi tentang lafaz niat. Okey, dan yang akhir sekali tentang kaifiat solat sunat witir. Okey, itu sahaja untuk solat sunat witir. 5 poin penting saja yang awak semua kena tahu. Okey, awak boleh tengok kat bahagian tahukah anda ni. Okey, dalam buku teks pun ada juga muka surat 39 tu. Okey, tahukah anda solat witir boleh dilakukan sebanyak 3, 5, 7 atau sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ini macam saya dah jelaskan dalam bilangan rakaat tadi. Kebiasaan rakaat yang orang lakukan, yang semua orang buat adalah 3 rakaat. Tapi kita boleh buat sebanyak 5, 7 ataupun paling sedikit 1. So, bilangan rakaat paling sedikit adalah 1 dan bilangan rakaat paling banyak untuk solat sunat witir ni adalah 7. Boleh juga kita buat untuk 5 rakaat. Kebiasaan yang kita buat, kalau orang Malaysia dia selalu buat 3 rakaat, tapi kebiasaan semua orang buat memang 3 rakaat lah. Jarang orang buat 5, 7 ataupun 1 tu. Tapi boleh buat. Jangan kata nanti Cikgu Nadia kata kena buat 3. Awak tak mampu nak buat 3, awak nak buat contoh kawan awak tak mampu nak buat 3, kawan awak nak buat 1, awak kata salah lah, sepatutnya kena buat 3. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kalau 1 rakaat pun boleh juga. Sebab 1 rakaat adalah rakaat yang paling minimum, yang paling sedikit. Paling banyak 7 rakaat untuk solat sunat witir. Okey, itu untuk bilangan rakaatnya. Okey, suka juga saya ingatkan untuk awak amalkan, dirikan solat sunat witir setiap malam. Kenapa kita kena dirikan solat sunat witir setiap malam? Kerana Rasulullah sentiasa melakukan solat sunat witir. Solat sunat yang Rasulullah jarang tinggalkan adalah solat sunat witir. Rasulullah dia buat solat sunat witir ni setiap malam. So kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita lakukanlah apa yang Rasulullah buat. Nabi Muhammad suka lakukan solat sunat witir. So kita buatlah juga sebagai amalan kita. Kalau kita tak mampu nak buat tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu kita buatlah 2-3 kali. Paling mudah sekali. Kata, alah cikgu, susah lah saya nak bangun qiyam, bangun pagi, awal pagi, tengah-tengah malam ke, sebelum subuh ke. Kalau rasa susah nak bangun, lepas je solat solat isyak tu, terus bangun untuk lakukan solat sunat witir. Maksudnya habis je solat isyak, terus buat solat sunat witir. Kalau kata, alah saya nak bangun qiyam nanti, tak apa. Bila awak bangun qiyam, awak buka balik semula solat sunat awak dengan solat sunat tahajud. Lepas tu dah selesai solat sunat yang lain tu, akhirkan semula dengan solat sunat witir. Tapi sebaiknya lepas solat isyak tu, buatlah solat sunat witir sebagai penutup segala solat kita pada hari tersebut. Wallahu alam. Okey, itu saja untuk pelajaran kita hari ini berkenaan dengan solat sunat witir tadi. Yang penting sekali 5 poin tu awak kena ingat balik semula, ataupun kalau ada yang tak faham, tengok balik semula apa yang saya sampaikan ni berkenaan dengan pengertian solat sunat witir, hukum melaksanakan solat sunat witir, bilangan rakaatnya ada berapa, paling sedikit berapa, paling banyak berapa, lafaz niat ia terbahagi kepada 2, iaitu lafaz niat untuk 2 rakaat dan juga lafaz niat untuk 1 rakaat. Dan yang akhir sekali berkenaan dengan kaifiat melaksanakan solat sunat witir. Ada 2, iaitu untuk solat sunat 2 rakaat dan juga untuk 1 rakaat. Itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak faham, boleh rujuk dan boleh tengok semula, ulang semula rakaman saya ni untuk awak fahamkan. InsyaAllah kalau awak ulang-ulang, InsyaAllah awak akan dapat dan awak akan faham. Itu sahaja daripada saya hari ini. Akhir sekali daripada saya, terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga awak dapat ilmu yang saya sampaikan. Tak dapat banyak, dapat sedikit pun tak apa. Yang penting kita berusaha untuk mencari ilmu. Okey,
Jangan lupa like dan subscribe. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu kembali untuk kelas yang akan datang. Wallahualam.